Assalamualaikum, salam malam kawan. So seperti biasa, Santai Chill akan bawa anda mengasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? kau nak mati ke? Di menari tu dia terpanggil-panggil ketiga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey, seperti kita tahu, malam-malam kita akan ada sentiasa bawa tetamu-tetamu baru yang hadir dekat dalam Santai Chill. So hari ini Syuk, tetamu kita adalah tetamu siapa agaknya? Masih lagi tanda tanya kan. Sebab kita yang casting terlalu ramai kan. Jadi nak ingat semula pun tak boleh kan. Yang pasti pengalamannya berbeza-beza. Ya, itu lah. Kan. Itu yang kita nak tahu. Ni kita ambil pengalaman tu sebagai iktibar dan juga hiburan. Jangan tak sangat. Betul. Kan. Nanti tak jadi apa. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe untuk tanda sokongan anda pada kami. Dan yang mana dah subscribe, thank you so much. Lepas ni insyaAllah lah kami rajin-rajin kan. InsyaAllah. Buat live IG, buat TikTok kan. Bukan menari kan. Konten seram juga tapi di TikTok. InsyaAllah kami cuba selepas ini. Okey, kita nak tahu siapa yang di atas talian sekarang. Assalamualaikum. Salam. Nama saya Arsyad daripada Kulai, Johor. Orang Kulai. Orang Kulai. Kita sama orang Johor 01. Sama. 01. Allah. Aku orang tu. Oh, ya. Aku pun tahu geng. Dulu pun saya pun duduk kat Kulai juga. Kulai kat mana tu? Dulu ayah saya kerja dekat estate IOI Kulai tu. Tak tahu lah, dekat airport lah. Okey, tahu. Sekarang dah jadi taman kan rasanya. Kulai Jaya silap tempat tu. Dari Bandar Putra Dulu situ semua kawasan kelapa sawit. Jejak kasih pula. Orang kampung. Orang kampung. Okey Arsyad, adakah cerita ni pun jadi kat Johor? Ya, jadi kat Johor. Jadi kita nak dengar cerita orang Johor kan? Betul? Gana keluar pula kata aku. Okey. Kita nak tengok macam apa ni, cerita orang Johor macam mana. Okey. Boleh ceritakan pengalaman yang pertama? Pengalaman pertama saya, lepas tu saya ikut kru paranormal dekat Johor Bahru. And then kita orang waktu tu ni pergilah dekat penjara air molek lah. Dah sampai kat penjara air molek ni, kita orang pergi dalam 9 ke 8 orang gitu je kru saya. Dan kita orang set up tau barang-barang kita orang. Dan kita orang pun letak dekat base kita orang. Tolak je pintu, jalan depan sikit dah base. And then kru kita orang ni ada satu leader, lepas tu dengan PA dia lah. First starting leader kita orang yang berjalan dulu keliling penjara tu. Dalam kita orang sampai dalam pukul 11 lebih kat pukul 12. And then kita orang mulakan paranormal kita orang. Tiba berjalan tu, leader saya dengan PA saya ni tiba-tiba diorang dekat blok tanah air. Tapi kita orang yang dekat base ni dengar bunyi pintu sel diketuk dengan begitu kuat banyak kali. Dalam 3 ke 4 kali bunyi bang bang. Tapi bunyi itu datang daripada blok nombor 2. Okey. And then kita orang pun kita leader tanya, leader kat mana? Lepas tu dia cakap, kita orang dekat bilik tanah air. Siapa yang main ketuk-ketuk pintu sel?
dekat blok 2. Lepas tu leader kita orang pun cakap, okey tak apa, relax dulu, dia nak jalan lagi. Bila dia jalan tu, tak silap saya dalam pukul 12.40, 12.45 gitu, alih-alih kita orang punya macam walkie-talkie ni rosak sikit tau, macam ada bunyi angin apa semua. Kita orang cuba contact leader kita orang. Leader kita orang tak jawab kan. Tu dalam 3 ke 4 orang pergi mencari. Maksud saya dengan 3 lagi kawan pergi cari leader kita orang. Diorang dah pusing daripada blok 1, blok 2, jalan ke sel-sel atas bawah semua, pergi ke bilik tanah air, tempat mandi jenazah dia. And then kita orang jumpa kita orang punya leader dengan PA dia dekat Perigi Yamashita. Kalau Perigi Yamashita, kita tahu lah Perigi Yamashita tempat dulu kalau dikatakan Tentera Jepun pancung orang, and then kepala dia masukkan dalam Perigi tu kan, yang kepala yang dah dipancung. Lepas tu kita orang pun angkat leader, lepas tu dah ubatkan semua macam biasa. Lepas tu kita orang, leader kita orang ni dia suka buat uji nyali tau dekat setiap tempat yang kita orang pergi. Dan dalam masa sama, saya yang kena pilih waktu tu. So diorang pun, okey lah, Chat kau lah uji nyali. Lepas tu saya pun, okey insyaAllah boleh. Saya pun pergi lah ikut diorang. Saya ingatkan diorang dah letak saya dekat-dekat je dengan base. Macam contoh dekat blok 1 ke blok 2 tu pun kira dekat dengan base. Saya tak sangka rupanya diorang letak saya dekat bahagian belakang penjara. Okay, sebelum tu Paling mungkin belakang. Asyad boleh bagi tahu kat view uji nyali ni apa? Mungkin ada yang tak tahu kat luar sana. Uji nyali ni macam mana bila kita diarahkan duduk seorang diri, duduk je, and then kita akan seru-seru lah, ataupun bukan seru lah, untuk yakinkan diri kita lah. Duduk seorang dalam gelap tu, tengok apa yang datang. So saya pun okey lah pergi, and then dekat dengan saya dalam 3 ke 4 orang itu teman dengan saya, diorang pun set up kamera untuk saya, set up dengan apa semua. Saya duduk mula 10 minit terawal, saya tak ada rasa apa-apa lah, rasa okey je kan. Masuk yang minit yang ke 15 tu, masuk minit 15, daripada kamera nampak satu tusuk kubur macam kakak cantik lalu depan tu tau, depan saya. Sebab sebelum tu, kalau dalam video dalam minit ke 10 minit ke 11 atau 12, saya punya leader ni diorang menyeru supaya benda tu hadir. And then lepas menyeru tu diorang adalah buka macam lagu pemujaan, contohnya macam Lisa Wengi. Lepas lagu tu habis je, selang ke 2 ke 3 minit lepas tu memang saya tunduk je. So dalam hati saya dah baca lah macam-macam. Tiba-tiba saya rasa macam depan saya ni ada satu benda yang tutup tau. Sebab depan saya ada macam spotlight nampak kan. Tiba-tiba ada rasa macam satu benda yang tutup cahaya tu lalu lintas tau. Oh, okey. Dia macam blocking lah. Dia macam blocking lalu. Tapi dia macam, biasa kalau kita tengok kelibat dia laju kan. Dia macam dia slow gitu je. Tapi ya kita pun tak berani nak pandang waktu tu. Faham. Tapi kalau ikutkan dalam kamera memang nampak satu kakak cantik lalu depan. Lepas tu, so saya pun okey lagi, dah tak ada. Saya pun boleh tahan lagi lah. Selang minit ke 20 ataupun minit ke 18, saya ada dengar satu suara tau daripada kanan. Yang dia kata, aku datang. Banyak-banyak kali. Aku datang tu. Ya? Dia kata aku datang. Ya, aku datang banyak-banyak kali. Tiba masa suara tu dia makin lama makin pecah, makin garau tau. Macam aku datang. Tiba-tiba aku datang macam tu lah. Dia makin pecah lah suara. Makin laju lah. Makin laju, and then makin garau, kita dah tak faham apa bahasa dia. Okay. Dah tiba tu, dalam video pula sebenarnya atas kanan bahu saya ada satu kepala tau. Kalau kita tengok boleh nampak lah. Satu kepala tu. Lepas tu bila kita dah dengar benda tu, so kita akan automatik terpandang betul. Saya pandang belah kanan, saya rasa tak ada apa-apa. So saya pandang kanan, suara tu hilang lah macam biasa, dah hilang. Tapi dekat saya ni, saya duduk dekat floor panjang. Ada lepas 2 ke 3 tiang daripada saya,
ada nampak satu macam bagi warna hitam susuk warna hitam. Dia dekat dinding tu, dia macam tunjukkan diri dia sikit, lepas tu dia balik semula. So saya pun okey lagi. Saya duduk saya pun dengar zikir apa semua, duduk relax. Tiba-tiba saya dengar bunyi macam ada orang panggil boy. So saya pun pandang sebelah kanan. Belah kanan saya, kalau belah hujung, saya nampak satu pohon besar, pokok besar. Pokok lama kat penjara tu. And then dikatakan pokok tu ada yang menunggu sebenarnya. Bila saya pandang ke pokok tu, saya nampak satu benda yang paling besar. Kalau yang kita panggil Gondoruo. Hello? Alamak. Guys, kita kena kau balik tak tahu apa jadi. Okay, Hasan. Hello? Hello? Terputus Pisang. Hello? Hello? Dia terputus bang? Tiba-tiba tak dengar. Dia tak terputus tapi tiba-tiba tak dengar. Itu saya pun hello pun tak dengar juga tadi. Oh, lama. Tahu Allah. Tadi masa dia nak sebut nama tu. Kan? Okey, tak apa. Masa kau nak sebut Gondu, aku tak tahu apa benda Gondu tu. Gondoruo. Gondoruo kalau kita panggil. Okey. Aku pernah dengar dia macam orang kata Jawa punya istilah. Okay. First time lah. Okay, teruskan. Okey. Saya dah nampak tu, saya dah tak ingat apa-apa Saya ingat, saya sedar, tengok saya punya kru daripada base dah sampai kat tempat saya. And then rupanya saya kena macam kerasukan sikit Lepas tu saya sedar, ada kawan-kawan saya, ada yang ikut ni, diorang ada ilmu-ilmu diorang sendiri. Contoh macam ada yang main kuda kepang, ada yang bersilat apa semua kan. Diorang ada pelajaran-pelajaran sendiri. So diorang pun terlibat sekali Dia macam diorang pun terkena juga hasutan tu So jadi kecoh dekat saya punya base ni. Saya punya tempat, saya uji nyali pun dah kecoh tu. Lepas dah kecoh, okay, semua dah okey. And then kita orang lima orang nak turun ke base. Sekejap, Syed, ada bunyi apa tu kita dengar macam ada bunyi bising Bunyi bising? Tak ada. Aisyah tengah buat apa Sam? Saya tengah duduk atas katil je. Dia baru letak katil dah tadi Abang dengar bunyi bising macam mana bang? Dengar macam tak tahu dah, nak kata berbisik pun tak berbisik. Wallahualam. Tak apa, sekarang dah tak ada. Sekarang tak ada. Tadi masa kau cakap ni sepanjang tu kita dengar dekat seminit juga Bang, saya seorang ni. Tak, ini bukan gurau. Kita orang sebab semalam pun kita orang kena juga macam ni. Tapi tak apa, teruskan. Yes. Lepas 4-5 orang kan, kita orang pun semua nak turun ke base tu. Dah turun kat base tu, and then kawan saya seorang ni, dia boleh pula. Jap. Hello? Kau senyap jap, kita orang nak try test. Ada double apa tak? Hello? Hello, test 1. Hello? Test 1, test. Tak ada. And then kita orang pun 5 orang tu nak turun ke base kan. Sampai dekat sebelum nak turun tangga ke base tu, tiba-tiba kawan saya boleh sebut, "Weh, pocong tu." Kita orang pun semua tengok belah kanan. Tengok belah kanan, nampak sebujur macam pocong tu Tapi dia sekilas pandang dia, tengok nampak dia, lepas tu dia hilang. Dia hilang tu, kita berlima ni, kita boleh dengar bunyi lompatan dia bunyi kecil. 2 ke 3 kali dengar macam benda tu melompat. Okey. Lepas tu kita orang pun semua dah turun ke base. Dah lepas base tu semua dah okey. Kita orang pun balik. Itu yang first time pergi tu Kali kedua yang kita orang pula pergi. Yang ni kita orang buat macam kru, tapi leader jalan. And then saya dengan lagi 3 orang ni macam nak buat hal sendiri Kita orang nak buat hal sendiri.
Okay. So kita orang saja pergi 4 orang ni, kita orang pergi ke bilik mandi jenazah kalau tak silap saya kat situ. Macam kawan saya ni, dia belajar macam kuda kepang. Lepas tu dia ada bawa macam warna macam minyak, benda apa lah dia punya lah sendiri. So kita orang masuk kat dalam tu, kita orang pun tutup gigi tu tau. Tutup gigi tu, biasa besi padu. Kalau kita tutup kan, pam, bunyi kuat kan. So kita orang pun duduk, kita orang cangkung berempat. And then kawan saya tu pun seru benda tu. Lepas tu kita orang buka lagu Isi Wengi, ada lagu-lagu lain lah. And then kita panggil bila datang. Selang 2 minit ke 3 minit tau, kita orang dengar bunyi benda mengilai tau. Tapi bunyinya sangat sayu. Jauh bunyi dia. Bunyi kadang 2 ke 3 kali kan. Dah bunyi tu, so kita orang pun semua okey lah duduk cangkung, relax lagi. Dah relax tu, lepas tu alih-alih kita orang dengar bunyi mentol jatuh tau. Mentol dekat atas tu, alih-alih jatuh dekat belakang kawan saya. Kawan saya kat sebelah saya je, dia boleh jatuh benda tu. So kita orang semua terpandang belakang. Pandang belakang, bila pandang belakang kita orang akan nampak satu sudut. And then sebelah sudut tu tempat mandi mayat mandi jenazah dulu lah. Okay. Sudut tu kita orang boleh nampak kakak cantik tengah duduk, tengah berdiri cantik kat situ lah. Oh, okay. Betul tu. Then bila kita orang, saya dengan lagi 2 orang nak lari. Yang kawan saya yang tu, dia orang tahan lah. Dia tarik kita orang, jangan lari kan, duduk jap. Lepas tu kawan saya pun macam okey lah, dia pergi buat apa lah dengan benda tu. Lepas tu dia calikkan macam minyak dia tu tau. Saya tak tahu apa yang dia belajar. Dia pergi calikkan dengan benda tu pun hilang. Hilang kan, tapi kita boleh dengar macam benda tu mengilai. Memang makin lama benda sayu, alih-alih dia makin dekat Tapi waktu tu kita ingat makin dekat benda tu lagi dekat dengan kita. Rupanya biasa yang kita tahu kalau bunyi tu dekat, benda tu jauh kan. Macam tu lah bunyi dia. Lepas tu kita orang pun keluar tu. Lepas tu kita orang tanya kenapa kawan saya tutup pintu gigi ni. Lepas tu dia cakap dia takut kita orang lari lah, sebab tu dia tutup pintu gigi tu. So lepas tu dah kita orang tu balik ke base. Lepas tu tunggu lagi. Tunggu. Dah tunggu tu, lepas tu ada 2 orang lagi pergi berjalan tau. Dia masuk ke blok 2. Kalau tak silap saya, masuk ke blok 2, nombor sel tu tak silap saya, nombor 77 ataupun 30 lebih, saya pun lupa. Okay. Dikatakan sel tu sel di mana banduan gaib dulu tau. Ada banduan hilang. Orang cakap bilik kapal lah. Kalau kita masuk bilik tu nampak macam gambar kapal. Kawan saya 2 orang masuk dalam sel tu. Tiba-tiba dia punya gigi dia, pintu sel dia tertutup sendiri. And then daripada dalam tak boleh buka. Kawan saya dah jadi Allahu Akbar pun tak boleh nak buka. Dia walkie kita orang. So saya dengan lagi 3 orang pergi naik. Kita, kawan saya dah cuba tolak pintu tu daripada luar pun tak boleh nak buka juga. Lepas tu kawan saya yang akhir, yang kawan nama dia akhir kan, dia jadi Allahu Akbar, tong dia terajang baru boleh buka pintu tu. Maksudnya pintu tu bukan terkunci lah. Bukan terkunci. Okay, macam ada orang yang tahan benda tu. Tapi daripada dalam tak boleh buka, daripada luar pun tak boleh buka. Okay. Lepas tu lah. So orang jadi kawan saya yang sepak jadi Allah Akbar, dia terajang pintu tu baru boleh buka. Lepas tu kalau macam kita jalan kat bahagian 12 sel atas, kalau kita sulur ke atas memang macam pintu dawai berduri kan, nampak bumbung apa semua. Tapi dalam sulur ke atas tu nampak macam satu kepala, tu ada yang mata memati, macam-macam lah. Dan kita orang semua turun duduk kat base. So kalau dekat base tu, daripada base kalau kita jalan ke belah kanan, kita akan jumpa macam pokok apa yang dia jenis berjuntai tau. Ada daun-daun berjuntai, daun-daun tu lah. Saya pun lupa namanya. Dan kita orang cakap pokok tu memang tempat kakak cantik suka duduk lah. Apa lah? Aku macam pernah dengar lah pokok apa. Dia macam pokok yang dalam cerita Hindustan kadang kan ada yang daun berjuntai tu kan. Selalunya pokok ni besar lah kan. Hah? Selalu pokok macam ni besar lah kan.
Pokok dia besar. Tapi ni yang dekat sini punya dia besar tapi gendang tau. Dia memang betul gendang. Dia kalau pergi malam memang auto nampak. Kita nampak pun memang takut sikit lah. Kita orang pun saja pergi kat situ kan. Orang cakap pokok garu Dia bukan pokok garu apa kan. Saya lupa. Aku tak rendang. Sunda malam. Macam pokok yang jenis tempat kakak cantik duduk lah. Jenis dia macam akar-akar yang menjulau kan. Dia jatuh. Okey. Orang pergi kat situ. Orang pergi alih-alih kita orang macam dengar macam ni bunyi nak cakap bunyi tapak kaki, bunyi mengilai dalam masa yang serentak. Okey. Korang dengar benda tu kan. Lepas tu kawan saya pun tak pernah. Kita pergi situ kan. Sebab mula yang kali ni pergi, korang nak buat uji nyali kat situ tau. Kat pokok tu, bawah pokok tu. Tapi bila nak pergi kat pokok tu, dia macam benda tu tak bagi kita sampai kat pokok tu tau. Macam-macam benda lah kita kena. Ada dengar itu, dengar ini. Lepas tu alih-alih tingkap dekat masuk penjara tu ada macam belah kanan dekat saya bilik lukis ataupun bilik menjahit banduan dulu. Tingkap dia sampai macam ada orang buka minta kuat semua. Macam tu lah. Okey. Ni antara pengalaman-pengalaman Asyad dalam misi paranormal lah. Itu dalam paranormal lah. Yang selainnya tu ada tapi bukan paranormal punya pengalaman lah Ada juga. Ada lagi lah. Okey, cuma dekat tempat lain. Dekat tempat-tempat lain. Okey, macam yang kedua ni, Asyad ada rakaman yang terrekod apa-apa ke, bunyi ke? Ada tak? Ada, tapi saya banyak yang saya simpan. Tapi bila macam kita tak tahu lah, bila kita nak hantar kat seseorang macam tak boleh tau. Contoh benda tu macam tak sampai. Saya dah cuba juga. Kadang-kadang ada kawan saya minta tau. Macam nak bukti ke apa. Saya nak hantar benda tu memang tak dapat abang. Oh ya. Saya tu tak tahu. Nak kat line slow ada lah juga kan. Line slow macam tu. Nak hantar tak dapat kan. Okey, tak apa. Nanti kita cuba untuk dapatkan kan. Kalau dapat kita boleh tunjuk dekat kita punya viewer lah. Betul. Tapi saya nak Google Drive pun tak boleh juga. Ya. Ya, macam Asyad cerita tadi, macam tiba-tiba kita punya call ni putus kan. Lepas tu tak tahu kita orang dengar bunyi something ni, tapi nanti tu nantilah kita orang cakap kan. Aku ada dengar something lagi. Tapi tak apa. Okey. Okey Asyad, mungkin ada cerita yang last nak bagi dengar dekat view kita tentang pengalaman paranormal ni. Pengalaman paranormal. Okey. Ni saya cerita yang saya pergi di galeri Johor lah. Orang panggil galeri lama. Galeri lama, okey. Galeri lama ni kalau kita pergi, tempat dia memang jenis kat tengah bandar. And then rumah dia terbengkalai satu je kat situ kan. Kita masuk, kita nampak macam banglo. Dia dulu tak elak saya tu rumah. Dia rumah dulu. Lepas tu ada orang lain beli and then jadikan galeri kat situ. So kita panggil galeri lama Johor lah. Dia macam private punya tempat lah kan, macam persendirian. Ya. Betul. Okey, So sekejap. kita pergi kan. Okey, apa yang jadi dekat galeri tu? Yang jadi kat galeri ni pun banyak juga kan. Bila kita orang sampai kan, kita orang macam mula galeri. So macam kita orang biasa pergi yang jenis tempat besar-besar macam tu, penjara yang besar. Macam galeri ni bagi kita orang tempat dia macam kecil je ni, mungkin tak ada apa-apa sangat lah. So kita orang semua macam rasa macam tu lah. Tapi dalam masa yang sama rupanya lagi teruk daripada tempat-tempat yang kita pergi. Kita ingat besar banyak benda tu, rupanya tempat kecil lagi banyak benda-benda makhluk ni. Contoh macam kita baru nak on kamera tu, tengok kamera tu terjatuh tau. Kamera tu terjatuh and then dia terrekod belah atas tingkat 2 tu. Daripada tingkat 2 tu kita dah boleh nampak macam budak kecil tengah duduk pandang kita orang ramai-ramai dalam gambar dia tu lah. Oh okey, gambar ke video? Tu gambar. Oh, ada gambar tu ada lah. Kita orang screenshot lah. Okey, mungkin boleh hantar kat kita orang juga. Lah ada semua bagi kat kita orang. Boleh insyaAllah. So itu first lah kita orang macam
Okay lah, tak apa lah, kita orang sambung buat paranormal macam biasa. And then kita orang pecah pada 2 group tau. Okay, saya punya leader masuk dalam rumah, and then saya dengan kawan saya pergi jalan kat belah bawah, area bawah lah. Pergi jalan kat area bawah ni macam kawasan apa, halaman rumah dia lah yang besar kan. Dia ada cabin, ada tempat makan dia yang dekat luar rumah apa semua. And then ada satu pinggit je lah saya. Dia bukan pinggit, dia macam tempat bakar-bakar sampah je. So saya dengan kawan saya pun berjalan lah, turunnya bawah kita orang dengar bunyi budak-budak main lari-lari tau dekat macam kat satu ada hall tu. Kita orang dengar budak main lari-lari kat situ. So kawan saya suluh tak nampak apa-apa kan. Tapi sebab kan kita guna macam Bigo kan, kita boleh scan emoji kan. Kalau macam ada sesuatu keluar emoji lah. So bila kawan saya dekat kan, makin lama emoji tu makin dekat tau dengan kamera kita orang. Korang tak lari lah bila nampak? Tak. So bila sebab kita daripada handphone dia, kita boleh tahu benda tu ada ke tak, sebab dia akan keluarkan emoji. Macam emoji muka kartun gitu lah. Tapi daripada emoji tu kita tahu okay, benda tu sebenarnya kat depan kita. Tapi kita tak nampak dengan mata kita tau. Kita hanya pandu daripada emoji tu je. So bila kawan saya dekat dengan tempat tu, so emoji keluar. Biasa kalau kita buat emoji keluar satu je. Tapi ni dia keluar 2 sekaligus tau, 2 emoji. 2 ekor. Ya, 2 ekor ke apa ke saya tak pasti. Sebab makin dekat tiba-tiba makin keluar 2 emoji. 2 emoji tu, so kita tahu lah okay, kita kat tempat dia lah. Lepas tu kawan saya pun saja lagi seru. Dia seru-seru, tiba-tiba emoji tu hilang. Tapi kita tak nampak benda tu. Tapi kita boleh dengar, and then kita boleh rasa benda tu lagi dekat dengan kita. Macam dia perhatian kita lah. So kita orang pun sambung jalan pergi ke belakang. Nak pergi ke kabin lah, ke belakang tu ada untuk belok kiri nak ke kabin tu. Daripada kabin tu kita orang boleh nampak macam perempuan dengan rambut panjang. Tapi dia bukan macam pontianak, dia macam perempuan tua lah. Dia tengah berjalan nak masuk ke kabin tu. Tapi dia masuk, dia tembus kabin tu, dia bukannya masuk ikut pintu yang sebenar. Tiba-tiba dia sampai kat dinding, dia hilang lah. So saya dengan kawan saya nampak benda tu, sebab kawan saya ni perempuan. So perempuan ni cepat, takut sikit. Tiba-tiba dia yang pergi lari dulu tau. So saya nak tak nak, saya ikut dia lari juga kan. Ikut dia lari. Lepas tu leader saya pun turun. Tengok kawan saya seorang dah kena rasuk lah seorang. Lepas tu yang kena rasuk ni, kawan saya yang kena rasuk ni lelaki. Tapi dia punya watak pada tu memang perempuan betul. Watak dia perempuan. Dah kena rasuk daripada watak perempuan, dia tukar jadi macam orang cakap macam harimau ke apa gitu lah, dekat tar dengan berdasar gitu kan. Orang dah settlekan benda tu. Kawan saya ada yang pandai berubat, so dia keluarkan benda tu. Bila dia campak, dengar bunyi macam 3 ke 4 orang tak, tapi daripada dalam rumah. Kita semua kat luar ni, tapi dengar benda bergelak daripada dalam rumah. Ramai-ramai bergelak gitu tau. So kita orang macam, leader saya pun macam dah jom lah balik. Sebab waktu tu baru pukul 1. Macam hari tu kita orang pergi 2 tempat. Dalam satu hari kita orang pergi 2 tempat. Daripada Geleri Lama tu kita orang pergi kat rumah doktor gila. Kalau kat JB tu ada satu banglo, orang panggil banglo doktor gila lah. Doktor gila? Doktor gila. Kenapa? Sebab rumah tu, doktor tu macam ni dia bunuh anak dengan isteri dia. Lepas tu dia tanam dekat makmal bawah rumah dia. Lepas tu orang gelarkan rumah tu rumah doktor gila lah. Yang ni ada dia punya kisah benar lah Ni memang ada kisah benar dia lah. Okay. Sebab, tapi sekarang kalau masuk rumah doktor gila tu, kita dah tak nak masuk ke makmal dia dah. Sebab polis dah cimin kan. Kalau tak dulu boleh masuk ke makmal dia lah. Okay, sekejap. Asal?
Pening. Dari tadi dia pening sebenarnya, aku tak tahu asal pening. Sakit dulu, bingit dulu kepala aku, telinga aku tengah bingit. Ha. Dia macam benung, Ha. berdaki. Sebab tu tadi aku tengok aku senyap, aku dah tak boleh fokus lah. Okey, kita stop sekejap. Betul tu, bingit dulu telinga aku berdaki. Sebelah mana? Kanan tu? Sini. Okey Syed, tadi ada 2 orang. Kali ni saya seorang lah. Okey, sebab yelah benda Apa ni? Dari tadi aku kita bingung. buat cerita seram. Ya, kita pun tak tahu kan benda tu. Faham. Okey, sampai mana tadi? Sampai nak ke rumah doktor gila. Okey. So bila sejarah rumah doktor gila ni lah, doktor tu tak silap saya doktor buat gigi, and then dia macam tertekan. Oh. Bila tertekan tu, dia bunuh dia punya anak dengan isteri. Lepas tu dia tanam anak dengan isteri dia dekat makmal rumah dia belah bawah tanah. Lepas tu dia bunuh diri dia dekat bilik utama rumah tu. Okey. So bila kita orang pergi ke situ, kita orang semua pakai kereta. Kalau nak masuk ke rumah tu pun dah Allahu Akbar lah, seram sikit lah rumah ni kan. So masuk kat situ, dekat kita orang punya base, kita orang buat dekat luar depan pintu masuk rumah tu kan. Tu habis kita orang. Ini kita orang masuk ke rumah tu berjalan lah. Saya punya kawan berjalan seorang je, dia jalan seorang. Tiba-tiba kita orang tengok daripada kamera, ada macam lagi seorang tengah ikut dia. Kita orang ingatkan kita orang. Rupanya dia jalan seorang. Oh. Tapi yang footage tu ada lah Footage tu ada lah. Jadi tak silap saya ada. Nanti saya cuba cari balik. Oh, okey. Lepas tu kita orang ingatkan 2 orang kan. So kita orang ingat okey Acap ni tak ada apa-apa lah ni. Dan kawan saya nama Acap lah. So kita orang ingat okey Acap 2 orang kot, tak ada apa-apa lah. Lepas tu leader saya tanya, siapa yang teman Acap kat atas? Lepas tu kita orang kira, kita orang datang memang 9 orang. Alih-alih kira kalau ikutkan dengan Acap dengan yang kawan dia tu, ada 10 orang. So kita orang panggil Acap, kau dengan siapa? Lepas tu Acap pun cakap aku seorang je ni. Habis siapa kat belakang kau? Lepas tu Acap pun toleh dalam kamera kita dah tak nampak bayang tu kan. Dia kat mana, dia siapa kan. Lepas tu dia pusing balik depan, nak jalan sikit, dekat tepi pintu dia lalu satu macam bilik kan. Dia lalu kat bilik tu, lepas tu nampak macam ada kelibat baru masuk bilik tu. Baru je masuk, dia lintas je, kelibat tu masuk bilik tu. Dia masuk bilik tu. Lepas tu kita orang pun jerit lah. Lepas dah masuk tu, kelibat tu dah masuk. Lepas tu kita orang pun daripada kita orang jerit lah, cap cuba kau masuk bilik tu. Cuba kau masuk bilik ni kan. Cakap dengan dia, bilik belakang kau tu. Masuk. Dia Acap yang masuk ke, dia baru masuk, tiba-tiba pintu tu kena empas tau. Bam, 2 kali. So kita yang dekat base ni, kita pun terkejut lah sebab benda dekat je kan. Kita macam Cam, kau main pintu ke? Lepas tu dia cakap, tak, aku ada kunci dia. Lepas tu dia tunjuk, tengah buat live kan, dia tunjuk tangan dia dekat pintu punya tombol tu. Dia nak buka tak boleh tau. Dia kena kunci. So kawan saya, 2 orang leader cakap, 2 orang pergi naik, tengok dia. So kita orang pun naik naik 2 orang pergi tengok dia. Ketuk bilik tu, tengok buka boleh daripada luar, buka macam biasa. Tapi dia daripada dalam dia tak boleh nak buka tau. Macam kena kunci daripada luar itu Faham. Padahal dia punya tombol dia tu yang sekarang punya yang tekan kunci di dalam tau. Macam tu. Lepas tu dia dah keluar tu. Lepas dia dah keluar apa, orang pun cakap okey je. Okey. Tiba dia nak turun tangga tu, tiba-tiba kawan saya ni dia cakap macam ada orang pegang bahu dia and then tolak dia. Tu kawan saya jatuh daripada tangga kan. Jatuh, lepas tu terus ada benda macam kerasukan sikit kan. Dia kalau yang dekat rumah Dr. Gilin banyak kan pada kerasukan lah. Tapi dalam masa kerasukan ni kita kalau dengar tu nanti dengar bunyi macam orang mengilai satu, lepas tu ada macam main lari-lari. Dia orang cakap macam roh anak doktor tu main-main kat situ lagi kan. Tapi yang paling best part ni sebab penyapu tau, kita orang ada jumpa satu penyapu dekat rumah doktor gila ni. So kawan saya ambil penyapu ni, contoh dia ambil dekat sudut A, dia bawa ke sudut B. Tiba dia balik ke semula ke sudut B, penyapu tu dah tak ada.
Rupanya penyapu ni ada dekat bawah tangga. Dekat tangga lah untuk kita naik tu kan. Situ penyapu. So kita orang pelik. Siapa yang gali kat penyapu ni kan? So kawan saya pun ambil lagi penyapu tu. Okay, dia letak pula kat sudut A lagi kan. Letak tempat asal. Lepas tu dia dah jalan. Dia datang balik kat tu. Tengok penyapu tu dah tak ada lah. Rupanya penyapu tu ada dekat bilik satu lagi. Dia macam benda tu suka main penyapu lah. Tu lah. Sikit lah pengalaman sikit tu. Dia pengalaman paranormal ni mesti pengalaman yang tak dapat dilupakan kan. Sebab ya, benda yang dicari tu dia muncul. Okay, jadi selama Arsyad dalam buat misi paranormal ni, kru paling ramai berapa orang? Kita orang memang dalam kru kita orang sebenarnya besar. Ramai sebenarnya, tapi yang untuk ikut ni memang kita orang ada had-hadkan lah. Okay. Ada lelaki ada perempuan lah? Ya, ada lelaki ada perempuan. Sebab leader kita orang pun perempuan. Okay, yang ni saya tanya lah kan, aku tanya. Selama korang cari, yalah buat misi paranormal kan, obviously memang korang memang nak jumpa benda ni kan. Jadi bila jumpa tu, apa first reaksi korang? Macam korang akan stay tengok ataupun korang akan prefer lari? Dia tak tahu lah, kita orang tengok pada tujuan. Sebenarnya bagi saya, untuk kalau kau nak pergi ke paranormal ni, kau nak kena tahu satu benda lah. Apa tujuan kau sebenarnya. Kalau betul kau nak jumpa dengan makhluk angai, kau tumpukan betul kau punya tujuan tu. Jangan kau datang, kadang-kadang ya kita ni buat-buat macam kita kan main bigo ke apa kan. So orang cakap tujuan kita dah lari tau. Kita buat benda ni sebabkan nak view, nak apa. So benda ni kadang-kadang susah agak nak dapat tau. Yelah betul lah tu. Macam tu lah. Sebab benda tu pun nak perlukan energi kita kan, untuk wujudkan dia. Kadang benda tu pun tak dapat, tapi kalau first kita dapat tu, tengok lah macam mana. Tak nak gambar kan. Tim paranormal ni sampai sekarang masih lagi ada ataupun dah lama tak ada dah? Masih lagi ada, tapi ya PKP kan. Tak buat lah. Habis PKP ni boleh sambung lah? InsyaAllah boleh sambung lah. Okay. Guys, pengalaman paranormal guys. Kalau aku pergi, aku rasa aku duduk dalam kereta je kot. Aku walkie-talkie pegang. Aku bagi kamera semua kan. Walkie-talkie bagi kat aku. Aku boleh lah baca-bacakan doa sikit daripada jauh kan. Okay, kalau dalam tim paranormal ni kan, selalu diorang ada macam diorang punya tugas lah. Macam okay, yang ni kena buat apa, kau kena buat apa kan. Atau sebelum tu apa amalan atau doa sebelum kau terjah masuk kat tempat-tempat yang macam ni? Biasa kita orang, okay, contoh hari ni kita nak buat pukul 11. Okay, 10.30 kita jumpa kat satu tempat ni. Contoh kita nak buat kat Johor kan, dekat bandar. Ini kita akan jumpa dekat Petronas ke apa-apa. So kita akan baca doa macam biasa lah. Doa perlindungan diri kan, Al-Fatihah, 3 kul apa semua. Lepas tu baru kita pergi lah. Kalau kita pergi, so ada bahagian-bahagian ni. Contoh macam okay, siapa yang jalan dulu, and then siapa yang set up kamera. Lepas tu siapa yang untuk macam ni. Kadang-kadang kita yang dekat base ni pun kita boleh rasa tau benda tu hadir ke tak tau. So ada tugas-tugas masing-masing lah. Contoh kalau benda tu hadir, okay, siapa yang boleh ubatkan orang ni, siapa yang boleh ubatkan orang ni, okay, dia tahu lah tugas masing-masing. Okay, aku sebenarnya dulu ada juga rasa nak join paranormal ni guys. Tapi ya, aku kalau duduk cerita kat sini pun sampai habis kena blur kan, sebab tak tahan kan. Apa lagi kalau nak pergi tempat yang untuk buat misi paranormal ni. Okay, Syed, mungkin ada sikit kata-kata kepada orang luar sana yang baru cuba nak buat aktiviti paranormal ni. Kata-kata saya nak buat untuk yang baru nak mula tu, kita kena tahu niat kita lah, tujuan kita. Jangan orang cakap kau nak jumpa benda tu, tapi bila benda tu dah jumpa kau pula lari kan. Itu yang kita tak nak. Sebab kadang-kadang tujuan kita, tu yang orang cakap, kalau benda tu kau nampak, itu rezeki kau. Kalau Tuhan tak bagi kau tengok, kau janganlah nak cari. Kan benda dah jumpa, kau lari kan. So saya nak cakap, siapa yang nak mula tu, first niat lah dulu. Tujuan kau nak jumpa tu untuk apa kan.
nak tengok wujudnya dia tu macam mana, apa kau punya reaksi kau, persediaan awal kau untuk kau nak main dengan benda-benda ni. Bukannya kita boleh main terjah je, sebab kadang-kadang kita dah baca Al-Fatihah. Saya ada pengalaman ni, saya jumpa, lepas tu kita baca Al-Fatihah, rupa-rupanya benda tu yang betulkan bismillah kita. Kau tengok. Kita dah baca habis kan Al-Fatihah, dah habis, tiba-tiba benda tu betulkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang betulkan kita punya bacaan tu. Itu memang saya tak boleh lupa lah tu. Kalau aku pun goyang. Okey, yang betulkan bacaan tu dia dalam bentuk jelmaan lah. Dia bukan betul, dia macam suara je. Tapi sebab apa kita dah nampak kelibat dia. Lepas tu kita yang baca surah-surah ni, benda tu hilang, kita macam rasa lega sikit. Betul? Betul. Tapi tiba-tiba rupanya benda tu sebenarnya ada, tapi dia cuma macam bentuk suara. Dia yang betulkan bacaan kita tu. Okey. Hai, letih. Macam tu lah. Okey. Cerita kau ni meremang jugalah aku dengar kan. Okey. Ya, kalau cerita paranormal ni kan, selalunya macam mana saya cakap dia bukan masa paranormal je kau buat, kau boleh jumpa tau. Kadang masa kita buat call macam ni pun boleh, kita orang tak pernah lagi seorang tewas kan, tengah buat konten macam ni tewas. Aku pun tak tahu, tapi memang rasa macam tak sedap lah sikit, tak sedap sikit lah sini. So pada yang tengah tonton ni, sorry geng. Kadang-kadang kita orang pun ada masa kan, kita orang cuba juga fight benda ni kan. Ada masa kuat, ada masa tewas. Macam tu lah. So kepada Arsyad, terima kasih sebab sudi berkongsi cerita dengan Santai Chill. InsyaAllah nanti mungkin kalau ada permintaan untuk part 2, mungkin lepas ni bukan pengalaman untuk paranormal, mungkin lain. So kalau kau nak, boleh drop komen di bawah. Dan jangan lupa juga like, share dan subscribe untuk video-video akan datang. Okey, jumpa anda pada minggu akan datang. Assalamualaikum.